Didik TV KPM. Baik, bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 dengan topik kita jenis akad dalam muamalat Islam. Dan bersama kita Ustazah Nur Suhaili Sapon. Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Okey, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita ada jenis akad yang seterusnya iaitu akad jaminan. Okey, apakah itu yang dimaksudkan dengan jaminan? Ia adalah akad yang merujuk kepada kafalah, iaitu kafalah iaitu jaminan, iaitu tanggungjawab ke atas hak orang lain atau seseorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu untuk diambil tindakan atau mendapat sesuatu barang ganti kepada pihak yang berhak. Okey, sebenarnya jaminan ataupun sebagai penjamin. Penjamin contohnya dalam perjanjian antara penjamin dan pihak yang menerima jaminan, yang mana penjamin menerima tanggungjawab untuk menjelaskan hutang atau membayar ganti rugi sekiranya pihak yang berhutang atau berjanji untuk melaksanakan sesuatu kerja itu gagal menunaikan tanggungjawabnya. Okey, jadi ayatnya bukan main panjang lebar. Jadi Ustazah rasa perlu Ustazah ringkaskan supaya murid-murid boleh faham. Jadi apakah dia jaminan? Jaminan ni adalah dalam bentuk kita memberi satu orang kata jaminan tanggungjawab. Contohnya, apabila dua pihak ini dia dalam keadaan hutang, penghutang dan pemberi hutang. Jadi sudah pasti orang yang memberi hutang inginkan sesuatu bentuk syagaran, inginkan sesuatu bentuk jaminan bahawa duit yang diberi pinjam akan dipulangkan. Maka menjadi tanggungjawab orang yang berhutang untuk mencari penjamin yang kita panggil. Biasanya kalau di pinjaman di bank-bank dia memerlukan penjamin ini tadi. Apakah fungsi penjamin? Fungsi penjamin adalah untuk memberikan rasa selamat. Rasa selamat kepada pemberi hutang bahawa wang yang diberi pinjam ini sudah pasti akan dibayar. Dan sekiranya penghutang ini gagal ataupun tidak boleh melunaskan hutangnya, maka ia akan jatuh amanah dan tanggungjawab tadi ke atas penjaminlah untuk membayarkan hutang tersebut. Jadi murid-murid boleh faham ke? Kalau boleh faham, tunjuk bagus. Okey, alhamdulillah. Faham nampaknya. Ustazah kiranya dia macam untuk menyelamatkanlah. Ada keselamatan dari segi duit tu kepada betul. Pemberi hutang. Sebab bab hutang ni Syafiqah adalah bab yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Jadi untuk berhutang itu orang yang memberi hutang ni dia telah membuat sedekah sebenarnya sebab dia membantukan orang dalam kesusahan. Betul. Tapi siapa yang ingin menjamin hak dia? Kan? Kalau begitu, sebab itulah dalam Islam ini dia adalah satu agama yang cukup lengkap, syumul. Segala aspek kita lihat. Akad dalam muamalah ini juga begitu. Adanya akad kafalah yang memberi orang kata jaminan supaya ada rasa selamat kepada orang yang memberi hutang. Kalau tidak hari-hari beri hutang, hari-hari orang tak bayar, bankrupt lah dia kan. Jadi seterusnya kita ada akad yang terakhir iaitu ar-rahnu. Apa yang dimaksudkan dengan ar-rahnu? Ar-rahnu ialah sesuatu barangan yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya bagi mendapatkan pinjaman. Jadi ar-rahnuh ni contohnya syarikat Bank C memperkenalkan skim pajak gadai. Iaitu yang kita panggil skim pajak gadai Islam ar-rahnu untuk menghapuskan riba dan gharar. Jadi dia lebih kurang dengan konsep kafalah. Cuma ar-rahnu ini jaminannya adalah daripada penghutang itu sendiri. Penghutang dia nak berhutang. Tapi apakah jaminannya? Cagaran barang. Dia tidak ada wang tunai, tetapi dia ada barang yang berharga, yang ada nilai. Contohnya tanah.
Jadi apabila hendak berhutang, dia telah mencagarkan barang berharga ini tadi. Selain itu barang kemas contohnya. Jadi itu yang kita panggil pajak gadai. Kita pajakkan untuk kita dapatkan wang. Okey, kita beri satu tempoh yang tertentu untuk kita membayar semula dan akhirnya kita dapatkan balik benda yang kita pajakkan. Jadi begitulah konsep ar-rahnu itu. Baiklah murid-murid. Okey, ustazah nak sebenarnya ustazah telah sediakan papan putih kepada setiap daripada murid-murid di talian ya. Jadi ustazah nak, bolehkah murid-murid buatkan satu sumbangsaran. Kita dah belajar beberapa jenis akad. Boleh tak buatkan sumbangsaran, buat peta buih ke, peta pokok ke, peta bulatan ke, apa-apa sahaja peta yang murid-murid selesa, boleh tak namakan 5 jenis akad yang telah kita belajar pada hari ini. Boleh tak murid-murid? Okey, boleh mula sekarang. Saya nak ajak yang dekat rumah sekali. Ya, kalau betul boleh tu. murid-murid dekat rumah pun tulis dekat atas kertas apakah akad-akad dalam muamalat Islam yang telah kita belajar pada hari ini. Ya, betul. Murid-murid di rumah pun boleh cuba juga. Baik. Banyak ni ustazah. Ya, harap-harapnya mereka telah boleh keluarkan semulalah 5 jenis akad yang kita dah pun pelajari pada hari ini. Jadi sebenarnya penting kita tahu tentang jenis-jenis akad ni. Sebab jenis-jenis akad ni memang kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, memudahkan urusan kita sebenarnya. Cuma kita tak tahu rupanya itu adalah apa yang Islam anjurkan kan. Dia penting untuk kita belajar ni supaya kita tahu bagaimanakah akad yang sebetulnya yang dianjurkan oleh Islam. Okey, dah siap ke murid-murid di talian? Saya rasa murid-murid kita hebat ni, dah siap tu. Dah siap ke? Masih menunduk lagi, masih menulis lagi. Dah siap boleh angkat tangan, dah boleh tunjuk. Siapa yang dah siap angkat tangan supaya ustazah tahu kamu dah siap melukis sumbangsaran kamu. Sumbangsaran ni maksud ustazah cakap tadi tentang kita letak 5 akad lah. Ya, betul. Maksudnya okey, dia boleh orang kata mengimbas semula apa yang dipelajari dalam bentuk peta minda. Baik. Bila kita sebut je okey, yang pertama apa? Bila sebut yang itu okey, kita tak perlu tu nampak tulisan tapi kita nampak je sumbangsaran tadi, kita dah boleh memberikan pandangan kita. Oh, tadi ustazah. Sebab itu penting sumbangsaran ni untuk dapat murid mengimbas kembali dan sebagai guru saya boleh menilai sejauh mana murid-murid faham dan dapat tangkap sepanjang tempoh pembelajaran tadi. Baik. Okey, Hafiz dah siap ke tu? Dah siap? Okey. Dah, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Apa kata? Jom kita tunjukkan jawapan masing-masing kepada rakan-rakan di rumah. Okey. Hafiz pilih peta buih. Okey, semua peta buih. Okey, lagi. Awangku dan Akil. Okey, ada peta pokok. Okey, awangku, okey, peta buih. Jadi alhamdulillah itu dah ada jenis-jenis akad dalam nampaknya boleh dikeluarkan oleh murid-murid kita pada hari ini. Alhamdulillah. Syukur hebat bagus. Tahniah semua. Kita bagi ganjaran untuk semua yang boleh buat sumbangsaran tadi. Okey, alhamdulillah. Okey, sebenarnya ustazah, saya beri markah, ustazah boleh sambung. Baik. Jadi ustazah nak sambung di sini iaitu bagaimanakah, apakah hikmah pengamalan muamalat Islam ini dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, syiar Islam. Apa yang dimaksudkan dengan hikmah daripada syiar Islam ini? Dari aspek ini, ia bermaksud kita dapat menegakkan syiar Islam supaya kerana mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan apa yang telah disebut dalam Al-Quran. Kemudian kita dengan mengamalkan muamalah Islam ini, kita menonjolkan konsep ta'awun dalam kita berurusan dengan orang lain, iaitu mengamalkan sikap kerjasama dan saling bantu-membantu. Dan yang ketiga, hikmah daripada pengamalan muamalat Islam ini ialah dapat mengelakkan. Kita nak elakkan apa? Kita nak elakkan daripada sesuatu yang telah dilarang oleh Allah, iaitu antaranya adalah riba, gharar, benda yang tidak jelas, dan darar, benda-benda yang boleh memudaratkan. Baiklah Syafiqah. Baik. Okey, selepas untuk hikmah ini kita nak buat sesi orang kata
imbas kembali. Okey, kita nak lihat betul ke tadi murid dah boleh berikan sumbang saran, tetapi betul ke murid-murid betul-betul faham dan setiap satu angkat ni tadi. Baik. Jadi kita ada sesi soalan pengukuhan. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Siapa nak jawab, boleh angkat tangan dan jawab. Baik, yang pertama. Jual beli ialah akad kosong sesuatu barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Jadi, siapa nak cuba jawab? Ya, dah. Okey, silakan Hafiz. Siapa? Hafiz dulu. Bagus Hafiz. Jawapan dia pertukaran, Ustazah. Okey, cuba Hafiz bacakan ayat tadi dengan lengkap. Jual beli ialah akad pertukaran sesuatu barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Masya Allah. Ahsanta. Bagus Hafiz. Okey, kita bagi ganjaran ya Syafiqah. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Sewa ialah akad bagi menyerahkan sesuatu yang kosong yang boleh diberikan secara sewa dengan bayaran tertentu. Agak-agak apa jawapannya? Siapa nak jawab? Saya, Ustazah. Okey, Akil Zafran. Ya, Akil. Jawapannya ialah sewa ialah akad bagi menyerahkan sesuatu yang bermanfaat yang boleh diberikan secara sewa dengan bayaran tertentu. Okey, sewa ialah menyerahkan suatu akad. Okey, tadi pertukaran betul. Yang kedua adalah bermanfaat. Ya, betul. Jadi kita berikan ganjaran untuk Akil. Okey, tanya Akil. Okey, Ustaz, teruskan. Okey, yang ketiga. Hibah ialah pemberian milik seseorang secara kosong terhadap hartanya kepada orang lain pada masa hidup sebagai tanda kasih dan sayang kepada orang itu. Apa jawapannya? Saya, Ustazah. Okey, awangku. Hibah ialah pemberian milik seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada orang lain pada masa hidup sebagai tanda kasih dan sayang kepada orang itu. Okey, kita lihat jawapan tadi. Betul ke tidak? Ya, betul. Sukarela. Alhamdulillah. Tahniah awangku. Kita beri ganjaran untuk awangku. Dan soalan yang keempat. Qard. Al-Qard ialah memberikan kosong kepada yang memerlukan hutang dengan bayaran balik daripada jumlah yang sama tanpa sebarang pertambahan bayaran. Apa jawapannya? Saya, Ustazah. Ya, Hafiz. Silakan Hafiz. Jawapan dia hutang, Ustazah. Hutang? Okey, betul. Okey. Tahniah Hafiz. Dan kita lihat kepada soalan seterusnya. Ada lagi, Syafiqah. Kita tengok kepada Baik. yang kedua. Okey. Wakaf ialah seseorang kosong hak miliknya kepada pengguna wakaf daripada mula harta diwakafkan semata-mata kerana Allah. Harta tersebut tidak boleh diambil balik atau dimiliki oleh orang lain. Apa jawapannya? Hafiz pula. Silakan Hafiz. Wakaf ialah seseorang menyerahkan hak miliknya kepada pengguna wakaf daripada mula harta diwakafkan semata-mata kerana Allah SWT. Harta tersebut tidak boleh diambil balik atau dimiliki oleh orang lain. Okey, kita tengok. Menyerahkan. Ahsanta. Betul tu. Tahniah Hafiz. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Wadi'ah ialah seseorang kosong sesuatu barangan atau harta yang berharga kepada pihak lain atau dimiliki oleh mana-mana individu. Apa jawapannya? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya, Ustazah. Okey, Ya, silakan. Wadiah ialah seseorang mewakilkan sesuatu barangan atau harta yang berharga pada pihak lain atau dimiliki oleh mana-mana individu. Okey, kita tengok. Betul, mewakilkan. Baguslah, alhamdulillah. Kita bagi ganjaran untuk Akil. Okey, dan Dania. soalan yang terakhir, masyarakat ialah suatu musyarakah ialah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi kosong dalam sesuatu kegiatan ekonomi dan berkongsi dalam keuntungan. Jadi apakah jawapannya? Siapa nak cuba? Saya, Ustazah. Mana Okey. satu tu? Saya nampak Hafiz tadi. Hafiz. Okey, Silakan Hafiz. Silakan Hafiz. Syarakah ialah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dalam sesuatu kegiatan ekonomi dan berkongsi dalam keuntungan. Okey, kita semak jawapan Hafiz.
Okey, betul. Alhamdulillah. Jadi daripada soalan pengukuhan ini, Ustazah yakin dan percaya anak-anak murid di talian maupun di rumah juga sudah faham tentang jenis-jenis akad yang ada dalam muamalah Islam ini. Betul. Okey. Jadi Ustazah mungkin Ustazah boleh berikan rumusan secara ringkas untuk topik kita pada hari ini. Baiklah murid-murid di rumah maupun di talian. Okey, Ustazah ingin supaya murid-murid dapat kenal pasti setiap apa urusan kita dengan orang lain. Sebenarnya kita ada melaksanakan jenis-jenis akad yang tertentu. Maka murid-murid selepas pelajaran pada hari ini, cuba kita kaitkan setiap apa yang kita lakukan berurusan dengan orang lain tadi dengan akad yang kita dah pelajari. Jadi jangan sia-siakan ilmu pada hari ini. Semoga semua dapat manfaat. Dan Syafiqah, sebenarnya daripada pencapaian murid pada hari ini, Ustazah rasa siapa agaknya yang paling aktif, Syafiqah? Boleh Syafiqah menilai di situ? 4, 6, 7, 2, 4. Oh, saya rasa paling banyaknya Hafiz, Ustazah. Okey, berikan tepukan. Okey, Hafiz yang mana, Hafiz? Beri tepukan untuk Hafiz semua. Okey, alhamdulillah. Hebat, Ustazah. Jadi kira prestasi keseluruhan mereka sangat cemerlang. Baik, itu dia Ustazah. Jadi Ustazah, kalau contoh mereka ni nak cari sumber rujukan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, bagaimana? Okey, alhamdulillah, insya-Allah jika ingin mencari rujukan, bolehlah merujuk ke dalam portal The5 KPM. Baik, itu dia. Terima kasih Ustazah atas perkongsian pada hari ini berkenaan dengan jenis akad dalam muamalat Islam. Banyak dan boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih juga pada semua murid-murid di talian dan juga semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Saya Syafiqah Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.